Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadi laula an hadana Allah. Sallallahu wa nusallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata Muhammad. Salawatu rabbi wa salamun alaihi alladzi la yanti bil hawa'i illa wahyu yuha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad nurika sari wa midika jari wa jama'al bika atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Alhamdulillah, yang mana masih lagi kita di dalam penghujung bulan Ramadan yang mulia ini. Masih lagi berkesempatan bagi kita untuk terus berharap dan meminta kepada Allah dengan saki-baki yang ada bagi kita untuk sebelum menyambut sebelum datangnya bulan Syawal, agar kita semua diterima oleh Allah di atas perbuatan amalan kita serta diampunkan dosa kita yang kita lakukan dengan secara sengaja maupun tidak disengajakan. Allah amat menyukai hamba-hambanya yang selalu merintih dan berharap pengampunannya di atas perbuatan yang mereka lakukan. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Sebelum ini kita mengetahui apakah itu ganjaran yang ada pada bulan Ramadan, adalah kita mengetahui dulu apakah yang dimaksudkan dengan Ramadan. Makna Ramadan diambil dari perkataan Ramad yang bermaksud sangat panas. Itu apabila datangnya bulan Ramadan, ketika itu amatlah panas. Begitulah dosa-dosa kita yang disucikan dan dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah rahmat dan kasih sayang Allah kepada manusia, diberikan bulan Ramadan kepada kita untuk beribadah kepadanya. Walau hayat umat Nabi Muhammad itu pendek dari sebelum umat-umat Nabi-Nabi yang terdahulu, namun diberikan satu keistimewaan, iaitu terdapat satu malam dipanggil Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu lebih baik, lebih mulia daripada 1000 bulan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya tidak aku ciptakan jin dan juga manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ayat ini diturunkan kerana orang kafir musyrikin tidak mengikut fitrah. Ini kerana mereka telah membuat satu berhala dan mereka telah menyembah atas apa perbuatan, atas apa yang mereka buat, yang mereka perbuatkan. Apakah ganjaran ataupun markah ataupun yang diberikan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi umat Islam, bagi umat manusia yang beribadah, yang berpuasa pada bulan Ramadan? Mari kita lihat apakah yang telah disampaikan oleh junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis kursi bermaksud, setiap amalan manusia adalah untuknya kecuali berpuasa. Sesungguhnya puasa adalah untukku dan aku, iaitu Allah sendiri, yang akan mengurniakan ganjarannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dapatlah di sini kita melihat ganjaran dan pahala puasa antara kita tidak sama di sisi Allah. Ini kerana Allah melihat kepada keikhlasan dan hati setiap hambanya. Allah sahaja yang mengetahui ganjaran setiap seseorang hambanya. Namun kita sebagai hambanya harus selalu berharap akan keredaan Allah dalam perbuatan kita seharian. Seperti sabda Nabi SAW, Allah Subhanahu Wa Taala tidak melihat kepada paras rupa dan harta kita, namun Allah Taala melihat kepada hati dan juga perbuatan amalan kita. Maka di sini hendaklah kita sentiasa ikhlas dan melakukan sesuatu perkara dengan bersungguh-sungguh, agar perbuatan dan pekerjaan kita diberikan kebaikan dan ganjaran oleh Allah Azza wa Jalla. Kita semua tidak akan tahu perbuatan manakah yang diterima di sisi Allah. Namun
kita hendaklah menjaga dua perkara, iaitu hablum minallah wa hablum minan nas, iaitu menjaga hubungan dengan Allah dan juga menjaga hubungan kepada sama manusia. Untuk mengetahui amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dengan beberapa cara. Iaitu yang pertama, hendaklah sentiasa ikhlas. Ikhlas mengerjakan sesuatu perkara, sesuatu pekerjaan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, hubbul ibadah, iaitu dengan mencintai ibadah, iaitu suka melakukan ibadah Allah Taala, bukan dengan cara terpaksa. Yang ketiga, sentiasa menunggu waktu azan. Sentiasa menunggu waktu azan. Banyak hadis-hadis yang menceritakan tentang sesiapa yang menunggu waktu azan di dalam masjid. Baik. Yang keempat, selalu berdoa. Selalu berdoa. Ini adalah Allah Ta'ala suka melihat hamba-hambanya yang selalu merintih, berharap kepadanya dengan cara membanyakkan berdoa. Yang kelima, mudah menangis atas dosa-dosa yang kita telah lakukan. Ini juga bagi mereka yang hati mereka itu lembut, tidak keras, dan mereka menangis kerana Allah Subhanahu Wa Taala sahaja, bukan kerana manusia ataupun kerana makhluk untuk mereka menangis. Namun menangis kerana makhluk adalah kerana Allah Taala juga adalah dibolehkan. Dan yang keenam, tidak terburu-buru. Yang keenam, tidak terburu-buru bangun meninggalkan tempat solat. Yang ketujuh, halus dan lembut hatinya serta penuh belas kasihan. Yang ke-8, sentiasa tenang. Yang ke-9, istiqamah menjaga ibadat. Yang ke-10, senang berkumpul dengan orang-orang yang beribadat. Yang ke-11, menjaga silaturahim kepada yang mereka kenal dan mereka yang tidak dikenali, iaitu dengan beri salam. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu akhir zaman akan diberikan salam bagi mereka yang mengenali dan tidak diberi salam kepada mereka yang tidak dikenali. Dan yang ke-12, sentiasa bersyukur. Ini adalah cara-cara mereka, orang-orang yang kita dapat melihat mereka adalah orang-orang yang telah diterima oleh Allah Ta'ala di atas perbuatan mereka. Kita sadari sebagai seorang manusia tidak akan terlepas daripada melakukan kesalahan. Ini kerana manusia itu imannya adalah tazid wa yanqus, naik, tambah dan juga kurang. Namun begitu, Allah Ta'ala telah memberikan kepada hamba-hambanya iaitu dengan cara beristighfar dan juga diberikan iaitu dengan cara taubatan nasuha. Apakah ciri-ciri taubatan nasuha? Iaitu yang pertama, mereka merasa bersalah, mereka mempunyai perasaan bersalah di atas perbuatan yang mereka telah lakukan. Yang kedua, iaitu mereka telah menyesali apa yang telah mereka lakukan di atas perbuatan-perbuatan mereka yang sebelum ini. Dan yang ketiga, mereka berazam untuk tidak akan melakukan perkara-perkara itu lagi. Maka di sini dapatlah kita melihat markah ciri-ciri orang-orang yang telah diberikan ganjaran oleh Allah Ta'ala. Laisal 'id man labisa jadid walakin al-'id man ta'atahu tazid. Bukanlah hari raya bagi mereka yang memakai baju baru, tetapi hari raya adalah bagi mereka yang menambah ketaatannya kepada Allah SWT. Ini kerana hari raya adalah hari kemenangan bagi umat manusia, umat Islam. Sebelum kita akhiri tazkirah kita pada hari ini, maka kita ambil kesempatan untuk tidak meninggalkan puasa 6 pada hari raya. Ini kerana sabda Nabi SAW, bagi mereka yang berpuasa 6 seperti mereka telah berpuasa sepanjang tahun. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.